Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kakak akan bercerita sebuah buku yang bertajuk Orang Kaya Harimau Padang Taring. Pada tahun 1578, Perang Kastila telah berlaku di negeri Brunei. Pada waktu itu, negeri Brunei diperintah oleh Sultan Saiful Rijal. Semasa perang meletus, Sultan Saiful Rijal bersama ayahandanya Sultan Abdul Qahar berundur ke Maragang dan kemudian ke Jerudong. Sultan Saiful Rijal telah membina sebuah istana yang dikawal oleh bala tenteranya di Pulau Raja. Menurut cerita orang tua-tua, istana Sultan Saiful Rijal mempunyai kawalan yang ketat di bawah pimpinan seorang panglima yang bernama Orang Kaya Harimau Padang Taring. Orang Kaya Harimau Padang Taring memang terkenal dengan kegagahan dan kehandalannya. Semasa Orang Kaya Harimau Padang Taring lahir, sejenis benda seperti ular lahir bersamanya yang kemudiannya bertukar menjadi tongkat kecil. Setelah meningkat dewasa, dia mempunyai 2 bilah taring. Disebabkan itu, dia digelar Harimau Padang Taring. Orang Kaya Harimau Padang Taring berasal dari sebuah kampung di pedalaman. Dia tinggal bersama orang tuanya dan seorang sepupu perempuan bernama Beliau Bahuar. Orang Kaya Harimau Padang Taring mempunyai ilmu batin dan pandai bersilat. Setiap gerak dan langkah jurus silat Orang Kaya Harimau Padang Taring dan Beliau Bahuar berbeza antara kedua-duanya. Orang Kaya Harimau Padang Taring juga mempunyai sebilah lembing sakti yang boleh membunuh lawannya. Lembing sakti ini akan mengeluarkan bisa selepas digilir menggunakan batu lidah hitam. Batu lidah hitam ini dipunyai oleh Beliau Bahuar yang terkorban semasa dalam pertarungan. Suatu hari, semasa Orang Kaya Harimau Padang Taring duduk bersama ayahnya di beranda rumah, dia menyatakan hasratnya untuk berkhidmat dengan raja. Ayah, ku fikir ada baiknya jua kalau aku berkhidmat kepada raja, kerana ku dengar kabar masa ini tentera Sepanyol sudah memasuki Sungai Brunei, katanya kepada ayahnya. Kalau negeri kita ni jatuh ke tangan Sepanyol, alamat negeri kita ni di bawah perintahnya. Aku mesti berjuang, ayah, tambah Orang Kaya Harimau Padang Taring. Anakku, ayah indah jua boleh menghalang kalau atu niatmu. Asalkan hasrat dan tujuanmu untuk membela raja dan negara. Negara kita ni dijajah oleh orang asing. Kita ni mesti mempertahankan kedaulatannya, kata ayahnya. Baiklah ayah, aku akan berjuang demi mempertahankan negara kita ni, kata Orang Kaya Harimau Padang Taring dengan penuh tegas. Pada keesokan harinya, Orang Kaya Harimau Padang Taring pergi ke istana. Semasa dia ke sana, ramai orang berjumpa pengawal istana yang sedang berkawal ketika itu. Orang Kaya Harimau Padang Taring menghampiri pengawal itu. Pengawal, di sinikah tempat orang yang ikut berperang? Kalau di sini, siapakah harus kujumpai? Tanya Orang Kaya Harimau Padang Taring kepada pengawal yang menjaga pintu masuk ke perkarangan istana. Kalau macam itu, baiklah kau jumpai Panglima Badar di dalam, kata pengawal itu kepada Orang Kaya Harimau Padang Taring. Bah, kalau macam itu, aku ke sana. Terima kasih pengawal, kata Orang Kaya Harimau Padang Taring tanpa berlengah. Dia terus masuk dan menjumpai Panglima Badar. Tidak berapa jauh dari tempat berdiri, Orang Kaya Harimau Padang Taring nampak seorang lelaki yang berbadan tinggi dan tegap. Dia mengagak bahawa itulah Panglima Badar lalu menghampirinya. Apa benar tuan hamba ini Panglima Badar? Tanya Orang Kaya Harimau Padang Taring kepada lelaki yang berbadan tegap itu. Benar, kediaku Panglima Badar. Kediaku mengetuai orang yang ada di sini ni. Mengapa wang? Soal Panglima Badar kepada Orang Kaya Harimau Padang Taring. Kalau macam itu, indah salah lagi ni tempat keluarga ni, kata Orang Kaya Harimau Padang Taring. Adapun tujuan hamba datang kemari adalah untuk ikut berperang dengan tentera di negeri Brunei ini. Hamba ini datang dari jauh, sambungnya lagi.
Baik dah, mun macam ya tu. Siawang boleh masuk bila-bila masa. Kami ni sentiasa menerima tentera untuk menyerang tentera Sepanyol dalam masa terdekat ini, kata Panglima Badar. Setelah sekian lama, orang kaya Harimau Padang Taring berlatih bersama Panglima Badar dan tentera yang lain, sudah tiba masanya untuk pergi berperang dan menyerang tentera Sepanyol. Panglima Badar dan tenteranya telah siap sedia untuk pergi berperang dengan membekalkan semangat berjuang dalam diri masing-masing. Perjalanan untuk sampai ke Sungai Brunei memakan masa beberapa hari lamanya. Apabila sampai di Sungai Brunei, orang kaya Harimau Padang Taring telah membuat strategi untuk menyelinap dan menyerang masuk ke dalam perkhemahan tentera Sepanyol. Setelah menjelang malam, seorang demi seorang tentera Sepanyol telah mati dibunuh oleh orang kaya Harimau Padang Taring dan tenteranya. Mereka percaya membunuh tentera Sepanyol dan kawalan keselamatannya semakin lemah. Ketika inilah orang kaya Harimau Padang Taring dan tenteranya berpeluang untuk mengalahkan tentera Sepanyol. Pada malam itu, kawalan tentera Sepanyol semakin berkurangan akibat serangan hendap daripada orang kaya Harimau Padang Taring, Panglima Badar dan bala tenteranya. Tentera Sepanyol tanpa sebarang persiapan telah banyak terbunuh dan ada yang lari bertempiaran ke hutan. Orang kaya Harimau Padang Taring terus menjejaki tentera Sepanyol dan ketuanya, Dr. Francisco de Sandy. Semasa mengekori tentera Sepanyol, orang kaya Harimau Padang Taring telah mengejar dan menikam Dr. Francisco de Sandy dengan lembing saktinya yang sudah diasah dengan batu lidah hitam. Banyak tentera Sepanyol telah mati dibunuh dan ada yang menyerah diri. Setelah perang Kastila berakhir, tentera Sepanyol pun berundur. Orang kaya Harimau Padang Taring merupakan panglima yang gagah dan disegani. Penjajah asing tidak lagi berani datang ke negeri Brunei disebabkan pertahanan yang sangat kuat dan kukuh. Rakyat jelata kembali menjalani kehidupan harian mereka seperti sedia kala. Negeri Brunei kembali aman dan makmur. Dalam adat istiadat diraja, gelaran Harimau Padang ini merupakan suatu gelaran yang dikurniakan kepada pembesar-pembesar negara yang berjasa. Gelaran Harimau Padang ini masih lagi digunakan sehingga hari ini.